Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan di luar sana. Okey, di sini Pak Din nak share satu ilmu kewangan yang sangat berguna pada anda semua. Iaitu bagaimana dalam tempoh 4 tahun Pak Din join AKPK boleh selesai banyak perkara. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, kat sini Pak Din nak cerita sikit lah pasal AKPK. Sebab ramai orang di luar sana pandang serong dengan orang yang di bawah program AKPK ini. Kenapa ya? Okey, tapi tak apa, usah peduli kata orang. Tak payah malu nak kata diri korang tu bawah AKPK ya. Yang penting masalah korang settle. Bukan orang nak bantu pun kan? Okey, pertama sekali korang tahu tak apa itu AKPK? Okey, pastinya ada yang tak tahu, ada yang dah tahu. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut boleh Google lah. Tapi di sini Pak Din nak terangkan AKPK itu adalah agensi kaunseling dan pengurusan kredit yang membantu ramai orang dalam masalah kewangan mereka. Okey, Pak Din akan ceritakan di sini bagaimana join AKPK dan bagaimana pula nak keluar daripada program AKPK ini. Baik, Pak Din nak share benda ni bukan apa. Bukan nak kata Pak Din ni terror sangat, hebat ke apa ke. Pak Din share sebab ramai orang di luar sana tak tahu yang korang ni masih ada jalan terbaik nak settle semua hutang-hutang korang dengan mudah, pantas, lebih mantap, padu dan sangat terbaik. Okey, sekarang Pak Din nak mula satu persatu. Korang jangan lari pula. Mana tahu benci ke dengar suara Pak Din ni? Okey, alkisahnya begini. Dalam 4-5 tahun lepas, Pak Din rasa dah tak larat nak tanggung semua hutang piutang Pak Din. Korang bayangkanlah dengan gaji bersih sekitar RM1,980 sebulan, nak tanggung 2 kad kredit dengan ansuran bulanan lebih RM500 sebulan. Lepas tu kereta Grand Livina pula dengan bayaran RM990 sebulan, Pak Din genapkan menjadi RM1,000 sebulan sebab nak tanggung 2 bulan sangkut tak bayar. Okay? Belum lagi cerita servis kereta, minyak kereta lagi 300 ke 350 sebulan sebab tempat kerja Pak Din ni jauh. Belum lagi cerita bil-bil utility lagi nak kena bayar. Isteri pula kena tanggung anak-anak, belanja sekolah, belanja makan minum, rumah dan sebagainya. Tapi satu yang Pak Din tak boleh tak bagi, iaitu duit mak. Ini yang satu-satunya berkat daripada Allah kita bagi pada mak. Masa tu kadang-kadang Pak Din bagi RM100, Pak Din bagi RM150, ada lebih sikit-sikit Pak Din bagilah RM200. Tu yang paling tinggi Pak Din bagi pada masa tu. Dah pasti korang akan rasa, betul ke Pak Din ni boleh ke hidup dengan gaji negatif tu? Pak Din yakin pada ketentuan Allah sebenarnya. Pada masa tu Pak Din berusahalah, Pak Din carilah tempat-tempat tuition, kod-kod ada kosong. Pak Din mula nak mengajar tuition di tempat-tempat tuition. Alhamdulillah dapat jumpa kawan, dia ajak mengajar sebuah tempat tuition. So dapatlah tampung dalam lingkungan 300 ke 600 sebulan. Ini pun tak cukup kalau nak kira sampai hujung bulan. Sebab rezeki di pusat tuition ni untuk bulan yang pertama tak sampai 600, paling-paling pun 200-300. Itu pun kalau dah sampai time nak peperiksaan tu, barulah parent hantar anak-anak dia orang pergi tuition. Itu barulah income dia tinggi sikit. So dari sinilah Pak Din bercadang nak settle semua hutang dan Pak Din nak jumpa dengan AKPK. Nak tahu tak strategi Pak Din macam mana? Ini rahsia Pak Din nak settle hutang ni. Okey, Pak Din ada 2 kredit kad. Pak Din habiskan nilai kredit kad tu dengan membayar hutang-hutang kecil. Selepas itu, nilai kredit kad Pak Din
dah bayar semua hutang-hutang kecil tadi, mencecah RM8,000. Okey, agak banyak. Tapi hutang kecil-kecil semua selesai. Seminggu selepas pakai kad kredit tu, dah belanja RM8,000 tu dengan kad kredit, uh, Pak Din pergilah ke AKPK di Bank Negara. Tapi sebelum tu, kenalah kita masuk website AKPK, sign up dan buat appointment online dulu dengan counselor. Kita nak buat sesi counselling. Kemudian baru dapat appointment dengan counselor. Bila dah tiba tarikh appointment, Pak Din jumpalah dengan kaunselor di Bank Negara. Pak Din bawa semua dokumen, loan, secris dan statement kad kredit. Pak Din luahlah apa yang patut. So di sini peluang kita lah. Ceritalah tambah-tambah bagi sedih sikit, okay? Kaunselor tu duduk type-type kat PC dia sambil dengar cerita Pak Din. Lepas tu dia tanya Pak Din, Encik boleh tak bayar bulanan kad kredit dan hutang lain ni sebanyak RM250 sebulan? Masa tu cuma kad kredit dan loan Aeon je boleh masuk AKPK. Loan kereta, personal loan tak boleh lagi. Pak Din jawab, boleh tak puan kurangkan kepada RM150 sebulan? RM150 sebulan. RM150 sebulan. Sebab saya rasa saya tak mampu nak bayar sebanyak tu. Saya banyak nak ditanggung ni. Kemudian dia type-type balik dekat komputer dia. Kemudian dia kata, boleh cik, tapi kena bayar selama 7 tahun. Oh, lama juga tu. Tapi tak apa, saya terima walaupun selama 7 tahun. Asal saya punya komitmen kewangan lepas. Maka dari situ bermulalah hidup Pak Din dengan nikmat, tak boleh loan sana sini dan kena jimat belanja. Bank pun tak ada call lagi, minta bayar kad kredit dan masa tu dah aman dah. Dunia saya dah aman. Okey, jadi 18 bulan selepas itu Pak Din buat lagi appointment dengan kaunselor sebab dengan cerita AKPK ada bantu untuk personal loan pula. Okey, untuk kereta tak ada lagi, untuk personal loan. Okey, jadi Pak Din pergi jumpa AKPK semula, buat appointment online. Kemudian Alhamdulillah settle lagi satu problem, iaitu loan bank rakyat Pak Din dari 1,300 sebulan boleh kurang menjadi 900 je sebulan. Ada less 400 dekat situ. Lega tak terkira lah hati Pak Din masa tu. Okey. Lepas tu Pak Din pandai-pandai lah susun balik corak gaya hidup Pak Din dan family. Bolehlah buat simpanan sikit-sikit dengan bantuan AKPK dan Pak Din masih terus buat kerja part time sikit-sikit. Kalau nak fikir beli kereta baru dan buat personal loan baru, jangan haraplah kan. So Pak Din fokuslah pada simpanan sikit-sikit. Jadi dipendekkan cerita, 4 tahun Pak Din ikut AKPK ni, Pak Din dan isteri banyak buat simpanan dan tiba dah masa nak selesaikan hutang-hutang kad kredit di bank yang Pak Din hutang bawah AKPK tu. Alhamdulillah, selesai, settle semua hutang kad kredit dan Aeon. Sebenarnya sekarang ni dah mudah, semuanya online. Once kita dah settle hutang kita dekat bank yang di bawah AKPK ni, bank akan automatically update dengan AKPK. Kalau kad kredit, kejap je dia orang update kad AKPK. Tapi kalau personal loan memang makan masa sebulan baru update. Dan barulah nama Pak Din hilang dari program AKPK. Secris pun hilang tagging AKPK. So kalau nak buat loan lepas ni dah boleh dah. Tapi kenalah bawa surat daripada AKPK. Tapi di sini Pak Din nak share juga macam mana kita nak keluar daripada AKPK ni. Kata orang dulu kalau nak keluar daripada AKPK ni susah. Kita kena settle semua hutang ratus-ratus ribu, okay?
Susah nak keluar, susah nak buat loan, susah itu ini. Segala-galanya susah. Tapi di sini tahun 2020, tahun 2019 sebenarnya dah senang dah. Nak keluar daripada AKPK ni senang je. Korang tak payah susah-susah pergi ke bank negara. Just buka internet, masuk laman web AKPK, login ID korang dan klik withdrawal. Okay, withdrawal program ni. Kita nak keluar daripada program. Lepas tu isilah apa yang patut. Kemudian pilihlah sebab-sebab nak keluar. Nak keluar daripada AKPK. Tapi kalau korang belum settle hutang di bawah AKPK ni, jangan cuba sekali-kali nak keluar daripada program, okey? Ini amaran keras. Bahaya akan datang pada korang nanti. Risiko korang sendiri yang tanggung. So dalam minggu itu juga, lepas korang buat withdrawal melalui online, dalam minggu itu juga akan dapat email approval daripada AKPK. So login balik dan pergi ke bahagian withdrawal program dan download je surat rasmi daripada AKPK. Semuanya online. So surat itulah nanti sebagai aset korang nak buat loan, pinjaman beribu-ribu, ratus-ratus ribu dan juta-juta. Okey, jadi begitulah ceritanya. Harap dapatlah selesaikan juga masalah korang kat luar sana yang rasanya masih tercari-cari jalan nak keluar daripada belenggu hutang ini. Pastikan pasangan korang support, okey? Kalau pasangan korang tak support, korang boleh jadi gila, tahu tak? Boleh jadi gila. So settle semua hutang, binalah hidup baru, banyakkan simpanan sampai ratus-ratus ribu ringgit. Okey. Next nanti Pak Din akan cerita lah. Okey, Pak Din akan share cara nak buat simpanan yang selama ini sangat susah. Gaji ke ataupun pendapatan perniagaan kita ke, susah sangat nak masuk ke fixed deposit, amanah saham Bumiputera, ASB ataupun tabung haji. So nanti Pak Din akan share benda tu. Setahun InsyaAllah korang akan dapat 10k hingga ke 20,000. 20,000, okay? So jangan lupa subscribe, like dan kau boleh share video Pak Din ni, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berkongsi ilmu. Semoga anda dapat menyelesaikan masalah hutang anda dengan cepat dan sistematik. Terima kasih.